good night Malaysia 370. Ini adalah perkataan terakhir yang disebut oleh Kapten di dalam kokpit pesawat MH370 pada pukul 1.19 pagi 8 Mac 2014 sebelum hilang dari radar penerbangan. Sejurus selepas menyeberangi ke ruang udara Vietnam, semua perhubungan melalui sistem elektronik dengan pesawat ini hilang dengan tiba-tiba tanpa sebarang isyarat kecemasan. Pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines membawa 227 penumpang dan 12 kru berlepas dari KLIA pada pukul 12.41 pagi menuju ke Beijing. Kehilangan pesawat Malaysia ini sudah memasuki usia 7 tahun dan dianggap misteri terbesar dalam dunia penerbangan moden. Bagaimana pesawat serba lengkap dengan peralatan canggih dan sistem komunikasi terkini boleh hilang adalah suatu yang amat di luar jangkaan. Sebenarnya, pesawat Boeing 777 ini direka supaya ianya sentiasa dapat dijejaki dengan teknologi penerbangan yang sangat canggih. Penantian jawapan kehilangan MH370 masih dinantikan oleh semua, terutamanya kaum keluarga yang terlibat yang semestinya mahukan jawapan akan kejadian ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat dan mengenal pasti tentang fakta dan data yang telah diperolehi sehingga kini mengenai pesawat Malaysia Airlines MH370. Teruskan menonton. Ringkasan mengenai pesawat MH370. Pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines dari KLIA berlepas pada pukul 12.41 pagi Malaysia menuju ke Beijing Capital International Airport, China yang dijangka tiba pada pukul 6.30 pagi waktu tempatan. Masa penerbangan ialah 5 jam 34 minit. Penerbangan pertama dibuat MH370 adalah pada 14 Mei 2002. Jumlah masa penerbangan dibuat MH370 ialah 53,465 jam. Penyelenggaraan terakhir dibuat pada 23 Februari 2014 dan tiada isu. Pesawat hanya mengalami insiden meja sekali pada tahun 2012 di mana sayap kanan terlanggar pesawat lain di Shanghai Airport semasa bergerak di landasan. Jumlah bahan bakar dibawa 49,100 kg yang membolehkan penerbangan selama 7 jam 31 minit. Original flight plan untuk MH370. Flight plan ialah dokumen yang disediakan sebelum sesuatu penerbangan komersial dibuat untuk menunjukkan laluan perjalanan mengikut format tertentu. Secara ringkasnya, MH370 setelah berlepas dari KLIA akan melalui ruang udara Malaysia, kemudian terus melalui Laut Cina Selatan ke ruang utara Vietnam dan memasuki ruang udara Hong Kong dan China. Akhirnya mendarat di Beijing Capital International Airport. Perubahan dari flight plan. Pada pukul 1.19 pagi, Kawalan Trafik Udara Malaysia memberitahu juruterbang untuk menghubungi Pusat Kawalan Udara Ho Chi Minh. Ia kemudiannya dibalas dengan Good Night Malaysian 370 oleh juruterbang MH370. 5 saat selepas menyeberangi ruang udara Vietnam, simbol pesawat mewakili MH370 di skrin Kawalan Air Traffic Control Malaysia lenyap untuk diambil alih oleh Air Traffic Control Vietnam. Namun sistem komunikasi pesawat MH370 telah ditutup sepenuhnya selepas itu dan bermulalah detik kehilangan MH370 ini. Radar penerbangan di ATC Vietnam hanya melihat pesawat MH370 menyeberangi ruang udara mereka selama beberapa saat, kemudiannya hilang. Panggilan telefon dibuat untuk memaklumkan pihak Kawalan Udara Kuala Lumpur selepas 18 minit berlalu. Radar Tentera Udara Malaysia. Pesawat MH370 telah dikesan membuat pusingan air turn back dan berpatah balik, kemudian melalui sepadan ruang udara antara Malaysia dan Thailand. Pesawat terus terbang ke ruang udara Pulau Pinang dan menyeberangi Selat Melaka dan Laut Andaman, seterusnya ke arah Lautan Hindi. Masa terakhir pesawat dikesan radar tentera Malaysia ialah pada pukul 2.22 pagi di lokasi selatan Kepulauan Phuket. Disebabkan radar pengawasan tentera, Primary Civilian Radar PSR mengenal pasti ianya adalah pesawat komersial biasa, pihak tentera tidak mengambil inisiatif untuk memintas pesawat ini kerana ianya tidak memberi ancaman kepada ruang udara negara Malaysia. Namun, terdapat sesuatu yang luar biasa dikesan, iaitu pesawat ini telah naik ke ketinggian 45,000 kaki, iaitu melebihi 10,000 kaki dari ketinggian biasa pesawat Boeing 777-200 yang sepatutnya terbang, dan kemudian turun ke paras 23,000 kaki. Satelit Inmarsat. Selepas pesawat hilang dari radar tentera, sebuah satelit yang berada di kawasan atas Lautan Hindi telah mengutip data, iaitu handshake. Dalam kes ini, data ringkas dari pesawat dihantar kepada pengeluar bagi mengetahui status enjin dan teknikal pesawat. Satelit Inmarsat milik negara United Kingdom ini melakukan komunikasi automatik setiap jam dan data menunjukkan terdapat signal ping antara pesawat MH370 dengan satelit dari pukul 1.11 hingga 8.11 pagi.
Data penting dikesan iaitu terdapat 8 ping signal yang berlaku selepas sistem pengesanan pesawat Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS dimatikan pada pukul 1.07 pagi. Ini telah membolehkan penganalisis membuat pengiraan mengenai arah pesawat MH370 ini terbang, sama ada utara menuju daratan Asia atau selatan ke arah Lautan Hindi. Data dari satelit Inmarsat ini memberi clue utama dalam kebanyakan misi pencarian yang dilakukan selepas ini. Misi menyelamat dan mencari pesawat. Lokasi Laut Cina Selatan, Selat Melaka dan Laut Andaman. Kuala Lumpur Area Control Center ACC mengaktifkan ARCC pada pukul 5.30 pagi setelah 4 jam komunikasi dengan pesawat MH370 hilang. ARCC ini bertindak sebagai pusat kawalan untuk menyelih misi mencari dan menyelamat jika terdapat pesawat komersial yang hilang. Dalam tempoh 24 jam pertama setelah dilaporkan hilang, operasi bermula di Gulf of Thailand di Laut Cina Selatan iaitu lokasi terakhir MH370 sebelum hilang dari radar penerbangan. Malaysia Airlines mengeluarkan kenyataan media pada pukul 7.24 pagi, sejam selepas pesawat sepatutnya mendarat di Beijing. Misi juga dibantu oleh pihak luar dari negara Vietnam, China dan Singapura. Setelah dapat disahkan data dari radar tentera Malaysia bahawa pesawat MH370 membuat pusingan, misi mencari juga dihantar ke kawasan Selat Melaka dan Laut Andaman. Namun tiada kesan bangkai pesawat ditemui di lokasi-lokasi tersebut. Lautan Hindi. Pada 15 Mac 2014, seminggu selepas kehilangan pesawat MH370, data yang diambil dari satelit Inmarsat dilaporkan. Analisis dari data yang diambil tidak dapat mengenal pasti lokasi tepat di mana pesawat hilang. Akan tetapi, signal dari satelit Inmarsat menunjukkan pesawat terbang selama beberapa jam di atas kawasan Lautan Hindi sebelum hilang. Pada 24 Mac 2014, Perdana Menteri Najib Razak membuat kenyataan media dan memaklumkan hasil analisis dari pihak Inmarsat dan AAIB. Pesawat MH370 telah berakhir di kawasan terpencil di Lautan Hindi, 2,500 km dari barat daya Australia. Misi mencari kemudian dilancarkan di Lautan Hindi dengan bantuan dari negara Australia. Namun kawasan lautan yang dikenal pasti adalah terpencil, belum diterokai dan dalam, di mana sangat menyukarkan misi mencari. Pihak yang terlibat dalam misi mencari MH370. Misi pencarian oleh pihak ATSB adalah yang paling besar, teliti dan termahal dengan menggunakan teknologi terkini bagi meneroka laut dalam di Lautan Hindi. Ia bagi mengenal pasti di mana terdapatnya sisa bangkai kapal dan seterusnya mencari kotak hitam pesawat. Misi ini adalah satu operasi laut dalam yang sukar di kawasan yang paling bahaya. Semua data dari pesawat, radar, satelit, pergerakan arus laut diambil kira. Para saintis dan jurutera menawarkan diri untuk membantu dan membentuk kumpulan pengkaji bebas bagi membantu kerajaan Australia. Namun, setelah 3 tahun usaha pencarian dilakukan tanpa sebarang bukti kukuh ditemui, operasi dihentikan setelah menelan belanja kira-kira 160 juta USD. Kemudian, usaha pencarian diteruskan di laut dalam Lautan Hindi oleh syarikat terkemuka Amerika Syarikat, Ocean Infinity pada tahun 2018. Ini setelah kerajaan Malaysia menandatangani kontrak secara no fine no fee, iaitu bayaran hanya dibuat sekiranya berjaya menemui bukti. Usaha pencarian dilakukan di kawasan baru mengikut analisis dari satelit Inmarsat menyatakan kemungkinan besar MH370 boleh dijumpai di kawasan lengkungan yang dilabel sebagai Seven Arc di Lautan Hindi. Semasa pesawat menghampiri kawasan ini, ianya berkemungkinan telah kehabisan minyak dan jatuh di lautan. Namun usaha selama 138 hari ini juga tidak menunjukkan hasil dan dihentikan pada bulan Mei 2017 kerana kos yang amat tinggi. Bukti yang dijumpai setakat ini. Bangkai pesawat MH370 yang terapung telah dijumpai di 22 lokasi yang berbeza sepanjang kawasan selatan Lautan Hindi meliputi pesisir laut Afrika Selatan dan Kepulauan Laut Hindi. Dalam website MH370 Official Site, terdapat keseluruhan 27 item yang dijumpai dan disiasat. Beberapa item telah dikenal pasti oleh pihak pakar adalah memang sebahagian besar dari pesawat MH370 dengan menggunakan tanda pengenalan unik dari pengeluar MH370 yang didaftarkan sebagai 9M-MRO. Item yang telah dikenal pasti seperti flaperon di bahagian sayap sebagai kepunyaan MH370 Boeing 777 dan 9M-MRO kerana pesawat jenis ini adalah satu-satunya yang jatuh di Lautan Hindi. Pada 12 Mei 2016, berita telah melaporkan bahawa Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai mengesahkan bangkai pesawat dijumpai di Afrika Selatan dan Mauritius adalah berkemungkinan besar dari pesawat MH370. Analisa dibuat oleh pakar antarabangsa mendapati item adalah konsisten dengan ciri-ciri pesawat Malaysia Airlines Boeing 777.
bukti-bukti yang dijumpai dan disahkan adalah amat penting bagi mencari clue apa yang sebenarnya terjadi kepada pesawat Malaysia MH370 dan untuk mengelakkan teori konspirasi terus diadakan. Kesimpulannya, insiden seperti yang terjadi kepada MH370 ini adalah belum pernah berlaku dan misi pencarian juga yang paling besar pernah dibuat dengan kerjasama pelbagai pihak antarabangsa. Keselamatan dan pemantauan pesawat komersial di udara harus selalu dipastikan dan pihak berkuasa yang terlibat perlu bersiap sedia bagi mengesan sebarang perubahan dalam laluan penerbangan contohnya. Kejadian hilangnya sebuah pesawat moden serba canggih ini sepatutnya tidak berlaku. Namun usaha mengesan dan mencari perlu sentiasa ada dan tidak perlu dilupakan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.